Baik, yang seterusnya kita teruskan dengan kontingen keselamatan negara. Perarakan kontingen keselamatan terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia dan Pasukan Darat, Laut dan Udara PDRM dan juga Agensi Penguasaan Maritim Malaysia. Hanif. Yap, ini antara tarikan utama juga kerana pihak Angkatan Tentera Malaysia dari Pasukan Darat, Laut dan Udara, pasukan PDRM, Agensi Maritim seperti yang Sofia katakan tadi, dimulakan dengan pancaragam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terdiri daripada 37 anggota pimpinan Lieutenant Maritim Muhammad Amirul bin Abdullah, turut serta ialah Ketua Pancaragam Pegawai Waran 1 Maritim Abu Bakar bin Ani dan Drum Major Bintara Muda Maritim Nordin bin Muhammad. Mereka ini adalah petugas-petugas barisan hadapan kita di pihak sempadan kita untuk terus bersama-sama dipertontonkan, mempersembahkan disiplin-disiplin mereka di hadapan puluhan ribu rakyat Malaysia. Kontingen keselamatan negara. Kalau anda boleh saksikan sendiri, bukan sahaja di udara yang kita tadi nantikan, tapi segala aset yang digunakan di laut dan di darat. Memandangkan geografi di negara kita, bukan sahaja di bandar tapi luar bandar, agak orang kata agak sukar ya, lokasi-lokasi tertentu. Jadi antara yang ditampilkan juga adalah setiap teknologi yang diterapkan seiring dengan masa. Apa yang anda saksikan di sini juga adalah kapal maritim Malaysia yang juga cukup tinggi taraf teknologinya untuk kebaikan bersama. Ya, okey. Ini kemeriahan di sini. Kita nak teruskan kemeriahan terus bersama kami di Malaysia hari ini. Saya percaya rakan-rakan di studio, Fazli dan juga Fariha tak sabar juga untuk memberikan kemeriahan dari sana. Silakan kalian berdua. Kami sebenarnya meraihkan kemeriahan kalian dan juga rakyat Malaysia di sana dan mereka. Tadi. Yang mana? Saya tengok juga tadi skrip banyak betul aset Jabatan Bomba dan Penyelamat. Betul? Yang mana satu aset dan mendapat sorakan. Dia aset dia antara sorakan untuk aset yang berjalan ataupun sorakan untuk yang berada atas aset. Okey. Contoh Abang Bomba. Bomba ni biasa sinodi belah kan dengan apa, memadamkan kebakaran kan, menyelamatkan mungkin ada tanah runtuh dan sebagainya. Contoh kalau kucing kat atas bumbung pun panggil bomba juga. Contohlah awak Abang Bomba kan. Saya Abang Bomba. Awak Abang Bomba. Contoh Abang Bomba tolong ada kucing lah kat atas tu, boleh tak selamatkan? Oh, mana? Atas tu. Situ ke? Dekat alamak. Okey, sedikit itu kita kembalikan perhatian kita semua untuk kemeriahan di dataran mereka. Baik, ini pula kita dapat saksikan perarakan dan barisan kontingen unit berkuda. Ya, betul. Okey, dan unit kuda ini adalah pasukan simpanan persekutuan terdiri daripada 30 penunggang dan kuda dari baka polo, poni Arabian dan Wamblet dan diketuai sendiri oleh Yang Dihormati Deputi Inspektor Jeneral Tan Sri Razarudin bin Hassan. Suka diingatkan ini merupakan kontingen daripada Polis Diraja Malaysia. Kontingen unit berkuda ini dan terkini katanya unit berkuda PDRM memiliki 71 ekor kuda di bawah tadbir urus PSP, Jabatan Sematan dan Negeri dan Ketentraman Awam. Ya, betul. Dan kalau anda perhatikan kuda-kuda ini, ada juga yang mengatakan bahawa tak kalah masih lagi guna kuda. Sekarang ni kita ada motor besar, ada kereta. Masih guna kuda lagi? Masih, pastinya ini antara di kawasan-kawasan tertentu sahaja apabila unit ini perlu ditugaskan membumi peranan mereka. Sebab ada mungkin kawasan yang sesuai dengan peranan mereka ini, perlulah adanya diteruskan sebenarnya tanggungjawab mereka ini. Ya, betul. Okey. Dan seterusnya, kalau anda boleh perhatikan selain pada unit berkuda, di belakang itu yang akan memasuki ke jalan utama adalah pancaragam daripada PDRM. Okey, dan kalau kita lihat dekat sini, excitementnya makin lama makin orang ternanti-nantikan. Semacam contoh tadi bomba, lepas tu APMM dan sekarang ini daripada pihak Polis Diraja Malaysia dimulakan dengan unit berkudanya dan kejap lagi ada lagi sesuatu yang menarik akan kami tunjukkan khas untuk anda. Semakin lama semakin hangat mulai pembarisan dan perarakan yang berlaku di dataran mereka. Sebagaimana kita cakap tadi, selain daripada unit berkuda, pancaragam Polis Diraja Malaysia juga akan turut mengiringi perbarisan ini dan pastinya itu
kesegakan. Disiplin yang diterapkan antara mereka itu dapat dipertontonkan kepada rakyat Malaysia. Tapi satu benda lagi kita tahu. Sebenarnya orang akan cakap, kenapa sebenarnya nak lakukan pembarisan perarakan? Ini sebenarnya menunjukkan, memberi gambaran jelas bahawa setelah kita mencapai kemerdekaan, inilah dia pencapaian kemajuan, pembangunan. Kan kita dah jauh sebenarnya berada di tahap ini. Kalau kita lihat dari segi aset-aset yang ditunjukkan, yang ditonjolkan, bukan aset-aset yang terkini sahaja. Malahan kita boleh flashback satu ketika dahulu. Sebagai contoh, kita ambil daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, daripada asetnya Dennis itu yang digunakan pada tahun 1950-an. Andai kata kalau kita tidak menyaksikan perarakan yang dibuat di Dataran Merdeka ini, kita harus pergi ke muzium-muzium sahaja. Dan apabila pergi ke muzium, kita mungkin pertanyaan yang apa yang boleh kita tanya, bergerak lagi ke? Boleh gerak lagi ke aset-aset ni? Okey, macam Fak cakap kan, sekarang ni polis kan, Polis Diraja Malaysia, inilah dia pakaian seragam yang ditunjukkan melalui kronologi atau kapsul terowong masa. Bermula daripada bermulanya tertubuh Polis Diraja Malaysia sehinggalah kini dengan pelbagai unit yang mereka ada, kepakaran dan kelebihan mereka. Ini yang dipertontonkan mengikut kapsul masa mereka. Hari ini istimewa bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2022. Kami bawakan secara lintas langsung dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Baik, kita telah menyaksikan ini dia antara aset yang dipertontonkan oleh PDRM sendiri. Pastinya kita biasa melihat pengangkutan ini kan, bagaimana melihat berada di jalan raya dan sebagainya. Jadi ini hanya sebahagian daripada mereka. Yalah, apabila kita melihat anggota-anggota PDRM yang berada di jalan raya, apa yang saya lihat adalah apa kenderaan yang diguna pakai. Dan ini antara aset-aset yang telah pun ditunjukkan khas untuk anda semua, adalah aset PDRM motosikal Kawasaki GTR berkuasa 1400 dan juga Yamaha FJR 1300 yang telah pun digunakan daripada pihak PDRM untuk contohlah untuk tugasan-tugasan seperti mengawal lalu lintas, rondaan dan juga lain-lain yang berkaitan dengan penugasan polis diraja Malaysia untuk waktu sekarang ini. Dan dapat disaksikan juga nanti antara yang dibawa masuk ini aset-aset PDRM yang membabitkan antaranya digunakan oleh unit komando mereka. Dalam antaranya boleh dikatakan Chevrolet Colorado Crew Cap 2.8 dan Nissan Navara 2.5. Kenderaan ini digunakan untuk operasi anti-hijack rescue dalam pesawat dan bangunan serta dilengkapi dengan sistem sistem tangga khusus untuk misi penyelamat oleh unit tindak khas Bukit Aman. Ya, betul. Dan inilah peluang untuk kita menyaksikan aset-aset daripada pihak PDRM khususnya kepada kita semua, sebab lain aset, lain tugasannya. Dan tu depan tu jet ski. Sudah pasti kita tahu bahawa jet ski ini digunakan di lautan bagi kerja-kerja usaha menyelamat dan juga ada usaha juga untuk mungkin mengejar penjenayah dengan menggunakan jet ski ini ketika berada di lautan maupun berada di sungai. Dan di belakang ini dapat disaksikan juga ini yang tadi Afan cakap tu, jet ski tu kan. Dia adalah untuk penguasaan keselamatan dan anda kata kalau misalkan ada serbuan serta operasi khas dan juga difahamkan kenderaan jet ski ini digunakan untuk bantuan search and rescue. Jadi bersama-samalah sebenarnya, bukan saja daripada pihak PDRM, daripada pihak APMM dan sebagainya. Mereka ni mengadakan sesi libat urus bersama-sama untuk membuat sesi search and rescue. Anda kata kalau ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Baik, kita dah bersama dengan Sofia untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di sana, dan kabarnya Sofia akan bersama dengan orang ramai yang menjadi saksi untuk 31 Ogos 2022 ini. Silakan Sofia. Dengan muatan 8 operatif dengan full gear. Baik, masih menghidupkan pagi anda dari Dataran Merdeka khususnya untuk Hari Kebangsaan 2022 bersama saya dan juga Hanif Miswan. Dan kalau tadi kita dapat melihat pasukan 69 Commando, pasukan Polis Diraja Malaysia menjalani kawasan perarakan ini. Kini pula kita melihat
melihat antara water engine yang digunakan dalam operasi menyelamat kebakaran. Tapi kita berhenti seketika sebab saya nak bertanya kepada antara yang berada di sini. Assalamualaikum, namanya siapa? Nurhana. Baik Nurhana, saya tadi melihat awak walaupun bertukus-lumus tengok kenderaan pesawat apa semua ni, tapi tetap menjaga anak juga di sebelah. Bagaimana perasaan ni membawa anak ke Dataran Merdeka ini pada tahun ini? Oh, ni sebenarnya first time saya bawa anak. Cekal dan tawakal sebenarnya. Saya faham, cekal tawakal. Betul. Tapi apa yang dinantikan sepanjang apa yang kita lihat setakat ni? Sudah tentunya kita tengok perbarisan. Sebenarnya saya daripada Tentera Darat. Saya daripada Tentera Darat dan saya menyokong kawan-kawan saya yang dah berapa hari, dah seminggu, dah 2 minggu dah dia berbaris untuk perbarisan pada pagi ni lah. Dan setakat ini kan kita dah 2 tahun tak dapat nak melihat suasana sebegini. Dan saya rasa saya sendiri yang berada kat sini pun macam hati saya berdebar-debar sepanjang masa sebab tadi nanti kan tadi bagaimana perasaan puan pula akhirnya boleh bawa anak ke sini, anak kecilnya walaupun tengah tidur ni tapi tetap berada di lokasi dengan semergah ini. Dia sebenarnya semangat bukan hari ni je. Semangat dah seminggu sebenarnya. Sebab kita daripada malam tadi lagi kita dah sambut dekat KLCC dengan anak juga. Dan pagi tadi memang excited gila, bangun awal-awal sangat sebab kita sebenarnya nak duduk dekat sini. Dan alhamdulillah dipermudahkan kita dapat duduk dekat sini sebab tu orang kata Allah pemudah, kita niat baik. Semangat kita sebab kita dah lama sangat kita stay tak keluar rumah, tak apa. And then hari ni kita boleh berbarisan. So happy, I'm happy for today. I'm so happy for you too. Bawa juga anak kecil. Saya ucapkan yang terbaik, kekal, tawakal dan tabah Mami. Okay, thank you. InsyaAllah enjoy the show. Dan pastinya kita dah melihat keterujaan penonton yang anda boleh rasakan sendiri di rumah juga kan. Lepas 2 tahun tak dapat untuk menyambut Hari Kebangsaan, seakan-akan berada di sini satu orang kata dream come true ataupun telah pun yang kita impikan akhirnya capai juga. Kita juga ingin menjemput kalau ke sini lah masuk ke kamera juga. Tuan silakan memperkenalkan nama dan juga anak. Umur berapa ni? Adik umur berapa? 9 tahun. Namanya? Muhammad Nizikri. Okey, ayahnya nama? Muhammad Ayub Bayi Alias. Okey, Encik Ayub kongsikan sedikitlah bagaimana perasaannya ketika berada di sini melihat anggota keselamatan kita, aset-aset yang ditonjolkan lepas 2 tahun. Adakah tiap-tiap tahun datang ke Dataran Merdeka sebelum ni? Ya, betul. Saya tiap-tiap tahun saya datang. Anak saya dan juga bini saya memang minat tengok peperiksaan macam ni. Dan perasaan saya tahun ni memang terharu lah sebab tahun ni memang ada sedikit kelainan lah dengan sebelum-sebelum ni. Dengan saya dipahamkan banyak aset-aset kenderaan yang turun untuk mempamerkan kepada umum ni lah. Dan juga nak tanya ke adik ni lah. Okey, perasaan adik dapat tengok orang kata kereta polis, kereta bomba, kereta kebal besar-besar ni. Takut ke suka? Suka. Sebab yang mana satu favourite? yang bomba. Okey, kita dari perhatian anda untuk menyaksikan apa yang tertera kini dalam perarakan. Ya, ini adalah demonstrasi menyelamatkan tebusan oleh pasukan khusus ATM Angkatan Tentera Malaysia memulakan perarakan ini dengan penggempur yang telah dilatih dengan pelbagai kemahiran dan keupayaan di dalam pelbagai situasi untuk menyelamatkan tebusan dalam apa jua keadaan sekalipun. Okey, demonstrasi ini dibantu oleh anjing perang Tentera Darat yang akan bertindak sebagai anjing pengesan bom dan bahan letupan serta membuat penjejakan sekiranya pengganas berjaya meloloskan diri. Dan ini dilaksanakan di hadapan pentas utama seperti yang anda sedang saksikan pada ketika ini. Aset-aset daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia berada sekarang ini untuk tindakan-tindakan semasa penggempuran yang dilaksanakan dengan menggunakan 2 buah kenderaan Vamtech sebagai blocking, 3 buah Rapid Intervention Vehicle RIV yang bertindak membawa anggota penggempur, 4 buah Scrambler sebagai kumpulan keselamatan. Dan sebenarnya untuk pengetahuan semua, penggempur-penggempur ini telah dilatih dan merancang untuk membuat blocking ke atas bas yang telah dikenal pasti sebagai kenderaan pengganas yang mempunyai tebusan. Dan pemilihan tempat bagi melaksanakan sekatan ini mengambil kira aspek yang akan memberi kelebihan kepada pihak penggempur. Sama-sama kita saksikan berkenaan dengan demonstrasi ini yang sedang dipertontonkan oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia. Dan aset-aset ini juga turut dipamerkan, turut dibawakan perarakan aset masuk daripada Angkatan Tentera Malaysia ataupun ATM yang turut mempunyai 4 buah motosikal Scrambler berkuasa 250cc yang digunakan dalam sebarang penugasan. Dan anda sedang saksikan ini adalah
RIV ataupun Rapid Intervention Vehicle yang mampu melaksanakan operasi penggempuran melawan keganasan, dilengkapi dengan 4 sistem kemasukan dengan pantas, iaitu side step, bridge ladder, gantry ladder dan juga step ladder. Sedang dipamerkan, sedang melalui pentas utama, jalan utama pada ketika ini. Dan kalau boleh saya kongsikan Sofia, ketika aset ini dibawa masuk pada ketika ini, semua sedang terpakulah, semua sedang berasa sangat kagum dengan kebolehan, keupayaan daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia kita pada ketika ini dengan aset-asetnya bersiap siaga. Dan hampir saja ketika persembahan ini, lihat saja, dan ini mungkin antara yang sedang diperlihatkan secara langsung kepada semua bagaimana latihan yang mereka lalui. Boleh berlaku apa-apa saja pada bila-bila masa dan mereka ini perlu bersiap siaga daripada segala kemungkinan yang berlaku. Lambungan baton setinggi-tingginya menyemarakkan lagi semangat rakyat Malaysia. Inilah yang kita raikan, kesiapsiagaan mereka bukan sahaja di tempat pertempuran ataupun di dunia pertempuran, tetapi khusus untuk menyemarakkan lagi, menunjukkan mereka sentiasa bersiap siaga dan apa juga sekalipun di permulaannya atau wujudnya Tanah Melayu sehingga ke kini 65 tahun Angkatan Tentera Darat Malaysia kekal berjuang untuk kita. Okey, ini adalah brass band pancaragam 1 RAMD dan juga 1 RRD seramai 42 anggota, dan di belakang ini adalah kontijen pasukan khusus 207. Menyusul di belakang merupakan Angkatan Khusus Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada 21 grup gerak khas, pasukan khas laut dan pasukan khas udara yang terdiri daripada 207 orang ataupun 207 orang yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Dennis Mapan. 21 grup gerak khas merupakan pasukan khusus tentera darat dengan slogan kata cepat dan cergas, berkeperkaran untuk melaksanakan operasi khas di daratan, operasi parachute, operasi amfibi skala kecil, macam-macam ya yang boleh kita saksikan di setiap kepakaran berkumpul di sini pagi ini di Dataran Merdeka demi Hari Kebangsaan 2022. Ya, dan sedang bersama-sama pada ketika ini juga adalah kontijen 10 Brigade Para dengan leading para battle group berkekuatan seramai 15 pegawai dan 540 anggota. Saya nak biarkan anda untuk menikmati antara laungan-laungan semangat daripada anggota tentera Malaysia ini yang turun dengan kekuatan yang begitu hebat sekali. Mereka sedang menggerunkan kita di Dataran Merdeka ini dengan kekuatan mereka, dengan disiplin mereka, dengan formasi mereka. Dan pada ketika ini mereka adalah trump card Panglima Tentera Darat serta sebagai simpanan sekiranya sebarang perkara-perkara yang berlaku, dan turut dipertontonkan juga adalah pada ketika ini tentang laungan semangat mereka yang di mana mereka ini membawa semangat untuk berjuang, untuk sentiasa bersiap siaga ketika berada di hadapan sebagai petugas-petugas hadapan, benteng hadapan keselamatan negara. Wow, anda dengarkan sendiri kalau boleh dengarkan di rumah. Semangat mereka ini terus menguasai keseluruhan Dataran Merdeka pada ketika ini. Pastinya lihat kenderaan-kenderaan yang dilengkapi dengan begitu banyak sistem persenjataannya, yang ada juga heavy machine gun, 40mm automatic grenade launcher. Jadi ini antara yang kita kongsikan. Kenderaan-kenderaan ini memang dilengkapi dengan segala perkakas teknologi persenjataan untuk memastikan yang kita dalam keadaan gempur sekalipun memang cukup bersiap siaga. Dan selepas ini kita saksikan juga ya antara meriam, tidak silap saya, yang akan kita lihat sebentar sahaja lagi. Ini pasti akan memberikan satu keterujaan kepada anak-anak kecil pertama kali melihat di hadapan mata kita. Meriam ditarik menggunakan kenderaan penarik meriam jenis VAMTAC yang boleh menembak hingga jarak maksimal sejauh 10 kilometer. Ini dia ya, anda sedang saksikan betul-betul berada bersebelahan dengan kami lintasan ini, dan di belakang itu adalah yang ditampilkan juga antara aset-aset daripada pihak ATM pada ketika ini, iaitu kenderaan-kenderaan tempur mereka juga yang sedang berjalan bersama dengan kita pada ketika ini. Di bahagian sebelah kita 2 buah kereta perisai tempur Gempita Surveillance yang melaksanakan operasi pengawasan di kawasan tanggungjawab
setelah maklumat musuh diperolehi, tapi pengawasan akan diatur gerak ke lokasi alternatif bagi meneruskan operasi pengawasan. Wow. Ya, cukup wow. Kita saksikan setelah sekian lama Hanif, kita mampu untuk melihat sekali lagi di hadapan mata kita peperiksaan tempur mechanized merangkumi aspek tactical, technical dan procedure yang melibatkan atau gerak tim combat dalam fasa ofensif. Tapi apa yang kita lihat di sini adalah antara aset-aset ketenteraan yang setiap kalinya menjadi apa yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya ketika Hari Kebangsaan 2022. Okey, yang sedang mengambil giliran untuk melintasi kawasan laluan utama Dataran Merdeka pada ketika ini dan sedang mendapat perhatian ramai. Saya percaya zaman 2022 ini gadget-gadget semua dah naik atas dah. Tangan semua dah berada di atas untuk merakam, rekod momen-momen sebegini sebab kalau konten, ya? Betul, sebab kita hanya melihat sekelip mata saja kerana kita bertugas ketika ini kan, tapi seluruh penonton dengan gadget mereka pada ketika ini sedang dipertontonkan dengan laungan muzik paluan drum ni kan. Wow, dia menaikkan semangat pahlawan kita semua dan sedang nak melintasi kita adalah kenderaan-kenderaan perisai tempur Adenan AVR, Adenan AVF dan juga Adenan EMB. Pada ketika ini memang berjalan dengan perlahan, penuh senyap, penuh teratur bersama dengan anggota-anggota yang memakai pakaian seragam mereka secara penuh sebagaimana mereka dilatih untuk berada di medan perang, sebagaimana mereka dilatih untuk melaksanakan tanggungjawab mereka ketika memerlukan dan pada ketika ini sedang melintasi kami secara tertibnya. Ini bukan lagi satu kemeriahan yang dibuat-buat Ini bukan satu lagi proses untuk mereka berlatih, tetapi inilah kenapa tujuan aset-aset ini dipertontonkan untuk kita melihat kepada kehebatan pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Kalau anda boleh meletakkan fokus anda kepada riak muka bagi setiap anggota Tentera Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia ini menunjukkan satu wajah yang cukup fokus, yang tidak gentar dengan apa jua cabaran walaupun dalam keadaan tempur sekalipun. Ini yang kita ingin tampilkan dan pertengahkan bagi pertunjukan perarakan ini, di mana mereka tidak gentar dan pada bila-bila masa saja pun kita mempunyai aset yang mencukupi, aset yang cukup berteknologi tinggi bagi memastikan keselamatan dalam dan luar negara kita terjaga, Hanif. Ya, okey, secara penceritaannya daripada permulaan pihak ATM ini masuk, mereka memberikan kita demonstrasi bagaimana sebuah proses penyelamatan dan juga operasi mereka ini berlangsung. Dan sekarang ini dengan kenderaan-kenderaan aset perisai tempur Adenan AVR, Adenan AVF dan juga Adenan AMB ini, anggota-anggota tempur ini akan diturunkan sebelum operasi dan seterusnya meneruskan serangan bagi menawan tempat yang mereka ingin pergi ini. Anggota tempur juga akan memastikan tiada sebarang ancaman dari senjata musuh yang dapat menembusi kereta perisai. Dan setelah serangan melepasi garisan eksploitasi, anggota tempur akan menaiki kereta perisai bagi meneruskan operasi pengejaran. Dan peranan kumpulan Echelon ini yang dinamakan sebagai kumpulan Echelon ini adalah memastikan tim combat berada dalam status kesiagaan yang tinggi sebilang masa di medan peperangan. Wow, sedang melintasi kita pada ketika inilah kereta perisai mereka. Asap memenuhi seluruh ruang udara di kawasan perarakan ini, Hanif Miswan. Ini yang saya pasti memberikan satu perasaan gerun sedikit sebanyak kita merasa kehadiran, presence mereka. Bayangkan jika dalam medan pertempuran, mereka lah barisan utama untuk memastikan kedaulatan undang-undang kita dan keselamatan rakyat terjaga. Syabas semuanya. Kita saksikan secara fokus, kita hayati apakah sebenarnya penyampaian penugasan mereka hari ini dan sedikit sebanyak memberikan satu perasaan lega yang kita sebenarnya terjaga. Ya, Sofia, saya melihat keterujaan bukan saja kepada anda tapi kepada semua berubah mood Dataran Merdeka pada ketika ini. Kalau tadi semuanya bersorak keriangan, semuanya meraihkan. Betul. Tapi apabila pihak ATM masuk menunjukkan situasi sebenar bagaimana proses penyelamatan, proses pertempuran ini, saya percaya dalam diri terbit rasa patriotik itu, terbit rasa untuk melihat kepada bagaimana 65 tahun yang lepas perjuangan sepanjang hampir 100 tahun untuk menuntut kemerdekaan daripada para penjajah sehinggalah ke tahap ini 65 tahun kemudiannya kita melaungkan lagi laungan keramat merdeka itu yang dibawakan oleh pihak ATM. Betul, Hanif, dan juga untuk memberikan kita satu visual inilah anggota-anggota yang bertanggungjawab menjaga keamanan
dan orang kata benteng pertahanan pengairan kawasan air di Malaysia ini. Bergerak di hadapan kita adalah kenderaan pembawa misal aset TLDM, pancaragam TLDM di sini ya, dengan kekuatan seramai 60 anggota, diketuai oleh Lieutenant Commander Muhammad Syamram bin Ramli TLDM selaku pengarah muzik dan dibantu oleh pegawai Warren 1 PGM Iwan Izani bin Johari. Ya, dan untuk pengetahuan semua anggota tentera ini akan dimulakan dengan pancaragam mereka masing-masing, koi mereka untuk mereka ini mulakan ambil mood dan bawakan, dan tadi ATM sekarang TLDM pancaragamnya, dan kemudian diikuti oleh kontijen Tentera Laut Diraja Malaysia. Mengikuti mereka adalah penuh teratur di belakang pancaragam. Di sebelah kami kedudukannya, kalau anda boleh saksikan, kita pun nak lambai-lambai jugalah daripada kamera yang anda melihat pada ketika ini, adalah kontijen Tentera Laut Diraja Malaysia dengan cogan kata sedia berkorban. Kontijen ini juga terdiri daripada 367 orang anggota yang diketuai oleh Komander Syahrul Zikri bin Abdul Jalil. Wow. Mereka ni betul berada di sebelah kita. Wow. Saya cukup tertarik di sini, Hanif Misal. Kalau anda berada di sini, kalau anda dapat lihat di kaca TV anda, aset TLDM, kenderaan pembawa misal, torpedo dan beriau api digunakan oleh kapal-kapal TLDM. Kenderaan pertama membawa misal Ricochet MM40, misal jenis permukaan ke permukaan yang ditempatkan di kapal jenis Corvette dan Frigate. Ya, okey. Untuk pengetahuan semua, aset ini kejap kita bagi masa sedikit sebab tadi anggota TLDM dah berada. Ini asetnya. Ini yang dipamerkan kepada kita dan kepada Afad dan juga Fariha yang berada di studio. Wow, anda pastinya merindui suasana untuk melihat kepada aset-aset ini yang berada dengan kita di dataran pada ketika ini kan. Saya ingin dengarkan laungan anda. Kami sangat mencemburui. Betul. Okay, terima kasih Sofia, Hanif. Memang kami sangat mencemburui. Tapi nasib baiklah saya dapat mengikuti sesi raptai tempoh hari. Jadi waktu ketika sesi raptai itu, saya dah dapat lihat di depan mata saya tu aset-aset daripada pihak TLDM itu. Kalau sebelum ini kita lihat torpedo. Dengar saja torpedo tu bagaimana. Rupa-rupanya tahu tak, bayangkan kalau kita berada dekat rumah, di mana-mana saja kita lihat visual itu, torpedo kita nampak macam tu kan. Tapi kalau kita berada dekat sana, betapa besarnya torpedo itu, jadi kita boleh gambarkan betapa besarnya pengorbanan mereka yang berada di lautan waktu ketika itu. TLDM berusia 84 tahun. Kewujudannya pastinya peranan cukup besar dimainkan oleh mereka di bawah Angkatan Tentera Malaysia. Dan sekarang ini kita berikan tumpuan kepada perarakan dan pembarisan di dataran mereka oleh Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Kalau bercakap tentang TUDM ini, saya percaya anda ternanti-nantikan terbang lintas pesawat udara yang akan memaparkan kebolehupayaan dan kesiapsiagaan hasil gabungan kemahiran dan kepakaran ATM dan agensi terlibat. Tapi kita harus memberikan fokus dahulu di daratan terlebih dahulu untuk kita menyaksikan upacara parakan ini yang mana kita lihat aset-aset daripada Tentera Udara Diraja Malaysia dipamerkan terus untuk anda. Pastinya mendukung coran kata mereka sentiasa di angkasa raya. Pastinya peranan TLDM sebagai tonggak utama menjaga dan mempertahankan ruang angkasa negara. Dan ini antaranya melibatkan offensive air strike, defensive counter air and operasi defensive suppressive. Yep, betul. Okey. Dan kalau sebelum ini mungkin kita lihat jet-jet pejuang ini apabila keluar, kita tahu mungkin adalah disebabkan mungkin mereka sedang membuat ujian dan sebagainya. Dan apabila kita ingin melihat aset-aset kerajaan daripada TUDM ini, kita harus pergi ke 5 Langkawi, ya. Tetapi hari ini khas untuk anda semua, kita akan paparkan sebentar lagi untuk terbang lintas pesawat udara. Tetapi sekarang ini yang masuk ke jalan utama sekarang ini adalah pembarisan daripada choir daripada Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Dan pastinya bila kita bercakap dengan Persatuan Veteran ATM, jasa mereka ini yang paling besar sebenarnya. Apa dia saksikan di depan ini kan. Kita tahu kita berdepan dengan pelbagai penjajahan, cabaran hinggalah menghadapi penentangan oleh komunis. Sehingga kita benar-benar merdeka daripada komunis di tahun 1989, Afad. Betul. Maknanya jasa veteran ini sangat besar, sangat panjang sebenarnya. Dan kita hari ini sepatutnya mengekalkan
keamanan dengan menjaga perpaduan dan keharmonian. Betul. Dan tugasan untuk pihak veteran ini apabila mereka ni telah pun apa kata orang tu kudratnya telah pun diberikan untuk Malaysia suatu ketika dahulu, dan sekarang ini masanya untuk mereka berehat. Dan sebenarnya mereka ini bukan sahaja berehat, tetapi mereka lihat rakan-rakannya, anggota-anggota pegawai-pegawai veteran ATM yang lain mungkin dalam fasa kesusahan dan sebagainya. Itulah peranan daripada pihak veteran ATM untuk membantu mereka ini. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini pembarisan-pembarisan ini, kalau kita lihat di kiri, kanan, depan, belakang ini, begitu ramai sekali mereka yang berada dekat sana. Dan saya boleh katakan mereka ini seperti berkumpul seperti tanggal 30 Ogos 1957 di Padang, Kuala Lumpur untuk kita menyaksikan upacara penurunan bendera kebangsaan Britain Union Jack. Tapi untuk waktu hari ini mereka berkumpul beramai-ramai bagi menyaksikan perarakan bersempena dengan sambutan ulang tahun kebangsaan tahun 2022. Barisan Hadapan ATM, pasukan tempur yang mereka miliki. Mereka lah ini pastinya jasa mereka tidak terbilang, meninggalkan keluarga, ibu bapa untuk bersama-sama dengan sahabat hanya berjuang, kerana mereka ni kadang-kadang misi-misi yang diberikan adalah sangat rahsia dan mereka sahaja tahu bagaimana tanggungjawab yang dipikul. Apapun kita ucapkan terima kasih di atas segala pengorbanan meneruskan legasi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dan kita harapkan kepada ibu bapa yang mungkin membawa anak-anak mereka yang berada di dataran ataupun anda yang sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini, kalau lihat bersama dengan sisi keluarga, terangkanlah kepada anak-anak bangsa kita bahawasanya inilah sebenarnya pertahanan aset-aset negara yang telah pun diwujudkan buat sekian kali lamanya, untuk kita mungkin mewujudkan kesedaran kepada anak-anak bangsa kita selepas ini, anak-anak bangsa kita yang waktu kita dahulu nenek moyang kita memperjuangkan tanah air kita, dan mungkin ianya sedikit sebanyak menyuntik semangat patriotisme di kalangan anak-anak muda ataupun kita yang mungkin selepas ini nak berada dalam fasa pekerjaan, mungkin boleh memilih untuk memasuki ke PDRM, ke ATM dan sebagainya. Tadi terlihat wajah yang cukup bangga oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyaksikan apabila aset-aset dan juga anggota serta pegawai yang turut serta melalui Pembarisan Angkatan Tentera Malaysia ini. Dan ini antara pasukan Malbat, iaitu Kontijen Misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan corak katanya for peace and stability, diketuai oleh Kolonel Muhammad Rizman bin Haji Ramli. Dan inilah mereka meneruskan kesinambungan dalam menjalankan misi pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan. Jadi kontijen ini akan berlepas ke Lubnan pada 27 Oktober 2022 bagi misi selama setahun. Ya, dan misi-misi keamanan ini kalau kita lihat alhamdulillah negara kita sekarang ini dalam hidup yang aman, damai dan sebagainya. Tetapi ini bukan bermakna tentera kita duduk diam sahaja di dalam negara kita. Malahan aset-aset negara kita, anggota-anggota batalion negara kita ini dikerahkan untuk mengadakan sesi pengamanan di luar negara bagi menjanjikan terbaik untuk negara kita. Ini bergerak di belakang ini adalah kontijen adalah aset yang digunakan, antaranya ialah 4 buah Toyota Land Cruiser Prado, 4 buah truk 1 ton FFR, dan yang terakhir adalah 2 buah kereta perisai RPZ Condor Twin GPMG. Dan kenderaan ini telah berusia 40 tahun sebenarnya, tapi masih gagah, masih kental beraksi. Walaupun dah 40 tahun kan, jadi masih lagi boleh kata orang tu bergerak untuk menjanjikan ataupun untuk dipertontonkan khas kepada anda semua yang berada di dataran mereka maupun anda yang sedang mengikuti kami secara langsung di Malaysia hari ini pada hari ini. Ini antara sesi upacara parakan, dan kalau anda perhatikan, kalau tadi kita mulakan dengan persembahan kuaya, pacaragam dan sebagainya, dan sekarang inilah untuk kita pertontonkan aset-aset jentera-jentera daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia. Darat Malaysia. Ini cukup gah. Kalau saya kecil-kecil dulu, inilah dia, masa inilah sebenarnya yang akan didukung oleh bapa, oleh abang dan sebagainya untuk menyaksikan kemegahan aset yang diperolehi oleh Angkatan Tentera Darat Malaysia ataupun Angkatan Tentera Malaysia sendiri.
Dan nanti macam Afan cakap, pastinya yang akan menarik perhatian apatah lagi berada di Kuala Lumpur adalah pertunjukan udara. Betul. Ruang angkasa oleh TUDM. Yes. Macam saya sendiri pun memang waktu sesi raptai itu pun memang saya ternanti-nantikan lah untuk terbang lintas pesawat udara ini. Sebab apa? Sebab asas kerajaan, pesawat tempur, biasanya kita tahu Sukhoi kan, tetapi pada hari ini sebenarnya banyak pesawat-pesawat yang akan ditunjukkan dalam sesi terbang lintas pesawat udara, antaranya pesawat Sukhoi, Hornet, Hawk dan juga helikopter bersempena dengan latihan dan sebagainya akan dipertontonkan khas untuk anda bersempena dengan terbang lintas pesawat udara seketika nanti. Saya percaya dalam 5 ke 10 minit nanti. Apapun saya rasa hari ini cuacanya cukup indah. Cuacanya amat baik dan memberi peluang yang cukup baik kepada kita semua untuk menyaksikan pembarisan keperarakan sempena Hari Kebangsaan 2022 ini. Masih lagi aset Tentera Darat Malaysia melalui laluan utama untuk perarakan ini masih lagi berada di bawah malbat dan aset-aset yang diketuan inilah juga digunakan ketika mereka berada dalam misi penting mereka dalam menjaga keselamatan dan mempertahankan saya pasti perubatan antara unit utama juga. Setiap unit sama ada di TUDM, di Tentera Darat ataupun TRDM, itulah dia core yang memastikan setiap anggota dan juga pegawai berada dan mendapat tahap ataupun rawatan yang baik sekiranya mereka terbabit dalam kecederaan ataupun sebaliknya. Okey, dan kalau kita lihat jentera khususnya daripada pihak ATM ni, saya teringatlah kan ketika COVID-19 dan sebagainya, mereka mewujudkan hospital bergerak untuk mereka menjaga kebajikan mereka dan juga untuk mereka mengawal selia mereka-mereka yang terlibat dalam COVID-19 ini, dan ini antara aset-aset yang telah pun ditunjukkan. Dan kalau anda perhatikan juga ni, kita harus menanamkan satu semangat ataupun nilai-nilai murni dalam diri kita ni untuk kita bersama-sama agar sentiasa teguh bersama walau apa sahaja rintangan yang mungkin mendatang selepas ini. Baik, diberikan fokus aset yang dibawa oleh Tentera Darat sendiri. Tadi Afak akan disentuh masa Hospital Medan kan? Ya, Hospital Medan. Untuk perarakan dan pembarisan ini saja 2 buah Hospital Medan dibawa, dan seterusnya bawa juga aset jambatan jenis tactical lekap terdiri daripada Automotive Brigade, Bridge Equipment dan juga Bridge Vehicle. Dan mereka juga turut membawa Tactical Floating Bridge Asset atau dikenali sebagai jambatan Tactical Pontoon terdiri daripada Short Integrated Ramp, Long End Ramp dan Standard Module. Dan jambatan ini mampu dipasang dan dibina pada dalam masa yang singkat. Okey, dan visual sekarang ini di hadapan itu saya percaya ianya merupakan Tactical Mobility Support System ataupun TMSS. Kenderaan ini mungkin jarang kita lihat kerana kenderaan ini merupakan sebuah kenderaan pembawa Fast Composite Roadway (FCR) dan ianya berfungsi untuk menyediakan laluan sementara bagi kenderaan berat yang beroda atau berantai di kawasan tanah berpaya, berpasir ataupun tidak rata. Jadi ini antara aset yang ditunjukkan kepada anda semua bagi menjadikan laluan sementara lah. Anda kata kalau ada kawasan itu berpaya, berpasir ataupun tidak rata. Ini merupakan kenderaan perisai lipat bara 4x4 yang dilengkapi dengan persenjataan jenis Gatling gun turut dipamerkan pada hari ini. Dan turut dibawa oleh Tentera Darat sendiri, iaitu kenderaan perisai Gempita tadi, dan juga kita ada MIFB, kita ada Adenan, kita ada Gempita, kita ada Retaka. Kita juga ada dibawakan oleh namanya High Mobility Armored Vehicle yang diberi nama sebagai Tarantula. Pastinya nama-nama ini kita jarang dengar, tetapi inilah dia yang mewakili aset penting dan peranan utama dalam menjayakan misi yang diberikan oleh mereka sendiri. Ya, kalau biasanya kita lihat cuma kita tahu di hadapan kita ini adalah kita tank ataupun kereta perisai. Kita kebal kan. Tapi kita tidak tahu apakah peranan-peranannya, sebab setiap satu kenderaan ini mempunyai khususan yang tertentu. Ada peranan-peranannya
yang tersendiri. Dan kalau anda perhatikan, ini adalah salah satu daripada MIFV, ada Adnan dan juga Gempita ini. Gempita ini merupakan sebuah kereta perisai yang dilengkapi bermacam-macam persenjataan di dalamnya. Jadi anda kata kalau ada musuh di hadapan dan sebagainya, tidak kira lah 360 ke apa ke, kereta kebal ini ataupun kereta perisai ini mampu untuk mengawalnya. Dan Gempita untuk Dataran Merdeka hari ini dibawakan 6 buah Gempita, 2 buah persenjataan 30mm, 2 buah kenderaan serta dilengkapi dengan persenjataan anti-tank guided weapon. 2 buah kereta perisai CBRNE, iaitu chemical, biological, radiological dan nuclear. Macam tadi kita dah sebut nama Rentaka kan? Rentaka. Ini merupakan kereta perisai kompak yang sesuai untuk keperluan urban warfare dan anti-riot. So kalau macam sebelum ini kalau berlaku di bandar dan sebagainya, itu akan dilakukanlah. Rentaka telah dilancarkan untuk dinamakan oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong pada 28 Mac 2022. Okey, dan kalau kita lihat SSN ATM ini diselang-selikan dengan persembahan-persembahan, dan kali ini untuk pengetahuan anda adalah persembahan brass band wanita. Mendahului kontijen ialah pacaragam wanita seramai 29 anggota yang diketuai oleh Lieutenant Nurul Fatin Hajar Ismadi, dan ada drum major itu iaitu Staff Sergeant Farziana binti Adam. Yang istimewanya salah satu kontijen Serikandi Negara ini merupakan salah satu kontijen Serikandi Negara yang turut sama dalam pembarisan pada hari ini adalah kontijen wanita Angkatan Tentera Malaysia diketuai oleh Lieutenant Colonel Siti Zuraida binti Ahmad Zudi. Ini merupakan kontijen gabungan wanita ATM dari Tentera Darat Malaysia dan turut sama Subaltan Pembarisan iaitu Lieutenant Commander Siti Nur Azimah binti Jamaluddin TLDM dan Kapten Yasti binti Zulkifli TUDM 3 darat, laut dan udara bergabung. Dan Serikandi Angkatan Tentera Malaysia adalah gabungan terbaik seramai 209 orang wanita Angkatan Tentera Malaysia. Dan ianya kita tahu bahawa cabang-cabang ATM ini adalah dari Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan untuk ketahuan anda bahawa Serikandi Negara ini berkemampuan UTK untuk berada bersama-sama dengan barisan wira-wira negara dalam memacu dasar pertahanan negara melalui pelbagai bidang mengikut kepakaran antaranya chef terkemuka dan pakar bom dalam Tentera Darat Malaysia dan juruterbang yang memacu jet pejuang di angkasa raya dan komanda kapal yang melayari bahtera di samudra. Ini kalau anda perhatikan di sini, seterusnya adalah brass band gabungan 7 BGD bersama-sama dengan kontijen simpanan ATM untuk barak bersama-sama memasuki ke jalan utama di hadapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong dan juga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Raja Pengusir Agong bersama-sama dengan Perdana Menteri dan isteri dan juga Dev kehormat mereka yang berada di sana. Semakin hari semakin panas dan juga inilah dia kita dapat saksikan kepelbagaian gabungan keharmonian ini kontijen Malbat dan didahului oleh para anggota wanita dan disusul dengan para anggota lelaki. Mereka bersatu hati. Pastinya tanggungjawab telah diberi, begitu juga dengan kita. Kita nak akan bawakan juga perkembangan yang berada di Dataran Merdeka. Cuaca macam makin panas tu ya. Semakin hari semakin panas. Kita sejuk sikit kat sini. Tapi kepanasan di sana tu. Sehangat mereka yang berada dekat mereka di sana. Kita nak bersama dengan Sofia dan juga Hanif. Silakan. Ini adalah dari bahagian pasukan. Okey, itu antara penjelasan yang telah pun diberikan oleh Fariha dan juga Fazli di studio. Kembali bersama kami berlintas langsung di Dataran Merdeka. Sekarang ni cuaca tadi kita cakap sikit mendung kan. Matahari dah kelihatan memang sangat baik walaupun sedikit hangat di sini, tapi saya percaya semua masih lagi tidak bergerak, tidak beranjak lah untuk melihat kepada pembarisan-pembarisan yang sedang berlangsung pada ketika ini, Sofia. Betul Hanif, termasuk kita berdua tidak berganjak. Kita akan terus memberikan kepada anda laporan secara langsung. Tapi buat ketika ini kita akan bertanyakan pula bagi adik-adik ini yang turut serta dalam acara pembarisan seperti saya tadi. Assalamualaikum Dek. Namanya siapa? Muhammad Asfar. Muhammad Asfar. Ahmad Ismail Irham.
Bagaimana perasaannya dah selesai pembarisan tadi? Okey, bukan selepas lah. Ketika membuat pembarisan itu dalam formasi itu, apa perasaan adik? Perasaan dia okey lah sebab boleh lah. Sebab masa first buat latihan semua tu memang kurang angkat tangan semua tak betul, tapi dah buat kali ni dah okey dah, semua dah okey. Bagus-bagus lah. Okey, awak pula berapa lama persiapan yang dilakukan untuk menyertai pembarisan ni? Dekat sebulan juga kami bersiap untuk pembarisan ini, dan saya amat berpuas hati dengan pembarisan yang kami buat tadi. Okey, dari mana semua ni dua-dua ni? Putrajaya. Putrajaya, awak Putrajaya? Putrajaya. Oh, dekat sajalah, berdekatan saja. Okey, bila menyertai pembarisan sebegini kan, rasa lebih bersemangat tak bila tengok kepada orang ramai datang di hadapan Yang di-Pertuan Agong, pemimpin-pemimpin negara ni, Dik? Saya bangga jugalah sebab pada umur macam ni dah boleh dapat masuk pembarisan sampai dilihat oleh Pertuan Agong lah. Usia berapa ni? 15. 15. 15. Yang ni? Sama juga. Oi. Okey, awak pada usia muda ni dah didedahkan dengan satu pengalaman yang saya kira tak boleh dilupakan lah yang ni kan. Apa antara cabarannya ketika orang kata raptai lain, pada hari sebenarnya hari kebangsaan ni perasaan yang lain. Apa cabarannya bagi awak? Dia rasa sesak, rasa nervous jugalah sebenarnya. Sebab kalau raptai tu kan kita just jurulatih yang ajar, kita rasa macam elok-elok lah just komunik dengan orang-orang lain. Tapi bila dah macam ni kan dia macam jadi sesak, sempit. Kalau buat silap nanti risau lah. Macam mana awak kekalkan fokus awak untuk kekalkan formasi dan tak buat silap lah kiranya? Berdisiplin, macam mana awak jaga tu? Fokus lah. Fokus je lah. Sebab untuk memastikan dan kena tengok lah rakan sepasukan. Kalau ada diorang buat salah, tegur. Tu je lah. Okey, sambil bersama dengan kami juga, kalau kita lihat di belakang sudah dipertontonkan adalah aset-aset daripada pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, ya, orang ramai masih lagi hadir sebenarnya juga pada ketika ini, juga boleh memeriahkan lagi upacara pembarisan ini. Terima kasih kepada kedua-duanya. Anda berdua adalah wira-wira kita. Boleh sebut tak Merdeka 3 kali sama-sama, boleh tak? Boleh. Okey. 1, 2, 3, go! Merdeka! 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 Yeay, selamat Hari Kebangsaan daripada perbarisan daripada pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Orang ramai juga masih lagi berada di sini. Mungkin sedikit kepanasan kerana matahari telah mula naik pada ketika ini, ialah jam 10 pagi kan. Ini vitamin C lah ni kan. Ya, D sebenarnya. Vitamin D ya. Tapi alhamdulillah tidak hujan. Betul. Itu yang menjadi kerisauan pagi tadi, itu mendung. Tapi alhamdulillah kita dipermudahkan, tak apa sedikit sebanyak berpanas untuk negara ni, apalah dibandingkan dengan pengorbanan setiap prajurit yang kita saksikan pagi ini.